إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب أو كما قال عليه السلام والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid Ustaz Khairul, yang berbahagia Tuan Imam Haji Omar, barisan EJK, muslimin muslimat, hadirin hadirat kasih Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana sedikit terlewat tadi, kerana terpaksa semayang kita semayang jamak kasar saja, sedikit lewat. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, tajuk yang diberi malam ini adalah kapsul untuk hati, ataupun dalam bahasa Arabnya Jilabul Qulub, perawatan untuk hati, ataupun dalam Nusantara kita ini terkenal dengan satu kitab yang diberi nama Penawar Bagi Hati. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita sepasang mata, sepasang telinga, dua tangan, dua kaki. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya bagi kepada setiap daripada kita hanya satu qalb, hati. Qalb, sebut betul-betul, jangan qalb. Qalb bil qaf. Satu hati saja Allah kurniakan kepada kita. Ada orang Allah Ta'ala bagi dua hati? Tak ada kan? Dan ajibnya hati yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, setiap orang ada satu hati. Hati ini Allah Subhanahu wa taala mahukan kita serahkan hati ini kepada Allah yang Esa. Allah Subhanahu wa taala tak mau biarkan hati kita ni dalam masa yang sama ada cinta Allah, dalam masa yang sama ada cinta ghairullah. Dalam masa yang sama ada cinta Allah, dalam masa yang sama ada cinta dunia. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan hati ini, dan Allah Ta'ala mahukan wilayah hati ini hanya dimasuki oleh cinta dan hubbullah, muhabbat Allah. Dan hati ini tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak usaha, kita tak mujahadah supaya masuknya cinta, muhabbat, azmah, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka cinta, muhabbah, keagungan selain Allah Ta'ala akan masuk, menusuk dalam hati kita. Dia dua perkara, tidak boleh lagi daripada dua perkara. Sama ada cinta Allah masuk ataupun cinta ghairullah akan masuk. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, saya dan tuan-tuan, umur sebagai modal untuk kita usaha atas hati kita masing-masing, supaya hati kita ini benar-benar memiliki cinta dan muhabbah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca sedikit ibarat kitab daripada kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang berkaitan dengan tajuk kita malam ini. Qala Syekh, min alamati mautil qalbi admu huznin ala ma fataka minal muwafiqat wa tarikun nadmi ala ma fa'alta minaz zillat. Min alamati mautil qalbi, di antara alamat-alamat tanda-tanda matinya hati seseorang itu. Bila disebut alamat, tanda-tanda dengan lafaz jamak, maknanya banyak tanda-tanda hati itu mati. Maka di antara tanda-tandanya adamu huzni ala ma fataka minal muwafiqat, ketidaksedihan kamu, yakni tidak bersedihnya kamu di atas apa yang terluput daripada kamu, daripada amalan-amalan kebaikan. Di antara tanda-tanda matinya
hati seseorang itu bila mana kita tidak bersedih di atas apa saja yang terluput daripada amalan kebaikan yang kita buat selama ini. Contoh, selama ini kita sembahyang berjemaah bersama imam, takbiratul ula contohnya. Tiba-tiba disebabkan kenduri, kendara dan sebagainya, amat ada urusan yang lain, tertinggal sembahyang jemaah. Dalam hati kita tidak ada penyesalan. Tidak seperti benda fizikal hari ini kita nampak kerugian dia. Kalau anak kita bawa gula 1 kilo, baru balik daripada kedai runcit, kemudian tak perasan plastik yang diisi gula dalam tu bocor. Kemudian anak bawa balik, kita nampak bocor tu. Kita kata, anak, oi anakku, abang, along, bocor tu, plastik bocor tu, tumpah gula tu. Kita nampak kerugian luputnya gula daripada plastik gula tadi. Akan tapi bila luputnya amalan sembahyang berjemaah yang diberi contoh tadi, takbiratul ula misalnya, bila kita terluput amalan-amalan tersebut, tidak ada sebarang huzun, penyesalan dalam hati kita. Ini adalah di antara alamat hati kita telah mati. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita tak nak teropong siapa-siapa. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua ada hati. Kita masing-masing teropong hati kita. Adakah terdapat alamat-alamat yang disebut oleh Syekh Ibn Ata'ullah Iskandari di dalam kehidupan diri kita masing-masing? Wa tarkun nadmi ala ma fa'alta min az-zillat, dan meninggalkan menyesal di atas perbuatan kamu daripada maksiat dan keburukan. Maknanya alamat pertama, bila kebaikan yang kita buat kita terluput, terlepas, miss, kita tidak bersedih, itu tanda hati kita mati. Yang kedua, kita tidak menyesal di atas sebarang perbuatan kita daripada maksiat dan keburukan. Bila buat dosa, tak rasa apa, sama saja. Bila buat maksiat, tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan menyesal, apatah lagi perasaan malu. Ini dua tanda yang disebut oleh Syekh bahawa hati kita telah mati. Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahmatullah alaih dalam kitab beliau Fadail Amal, beliau menukilkan satu kisah satu orang masyayikh, satu orang syekh yang mana begitu jaga takbiratul ula. Takbiratul ula ni, imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar selama beberapa tahun. Tapi hari itu satu kali dia termiss takbiratul ula, maka dia telah berkabung dalam rumah dia 3 hari. Disebut para sahabat bila termiss takbiratul ula 3 hari 3 malam dia akan berkabung, tak keluar ke mana. Kalau miss main jemaah 7 hari 7 malam. Maka seorang syekh ni satu kali dia terlepas takbiratul ula, dia berkabung rumah dia, tak keluar rumah. Maknanya pergi sembahyang jemaah sajalah, tak keluar rumah mana. Maka dia tunggu orang, tak ada orang datang ziarah dia. Dia kata, aku pelik, kalau barang aku hilang, kalau harta aku dirampas dan sebagainya, ataupun ada satu kerugian yang menimpa aku, satu kampung mari ucap takziah kepada aku, ucap takziah. Tapi hari ini takbiratul ula telah terluput daripada aku, tak ada satu pun daripada orang kampung datang ucap takziah kepada aku. Rasa-rasanya kepentingan takbiratul ula telah keluar dalam hati orang kampung, dia kata. Jadi ini tuan-tuan, di antara alamat hati kita hidup, tuan-tuan, sebagai akasnya terbalik daripada ibarat ini. Tanda hati hidup bila mana terluputnya sesuatu amalan yang kita buat. Contohnya tahajud hatta 2 rakaat sekalipun setiap malam, tapi disebabkan malam itu kita safar ataupun ada kenduri kendara atau urusan lain, termiss malam itu 2 rakaat, rasa macam satu seolah-olah benda yang telah luput daripada kehidupan kita. Itu maknanya hati kita hidup. Tapi kalau tak rasa apa, rasa buat dono je, rasa tak rasa apa-apa pun, tak ada rasa menyesal ke rugi ke, maknanya
hati kita mati. Begitu juga kalau kita buat dosa ataupun maksiat, kita meninggalkan untuk menyesal, maknanya kita tidak ada rasa penyesalan di atas dosa dan maksiat yang kita buat tadi. Orang lelaki contohnya, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang lelaki, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakan orang mukmin, hendaklah kamu tunduk pandangan kamu bila melihat wanita bukan mahram. Jadi tunduknya pandangan itu perintah Allah. Tapi disebabkan kita orang lelaki kebanyakan ada di antara kita ni tak dapat jaga mata, maka bila terlihat wanita bukan mahram, Allah Ta'ala perintah tundukkan mata, dia semakin mendongok mata sejauh mata memandang. Dia kata apa? Sedekah. Kali pertama itu sedekah. Memanglah adalah hadis kata kali pertama itu sedekah, tapi tidak membawa maksud sedekah tengok sekaligus sampai sejauh mata memandang tu. Sedekah kali pertama, lepas tu kena tunduklah. Jadi kata orang lelaki ataupun perempuan, kulil mukminat, kata pada orang perempuan, tundukkan pandangan kamu. Sama saja hukumnya. Jadi kalau kita terlanggar perintah Allah, terlihat juga, balik rumah tak ada rasa menyesal. Tak ada kata, Allah, kenapa lah tadi aku duduk jaga dah ni, tak nak tengok dah perempuan wanita bukan mahram ni, tapi kenapa tadi termiss juga. Ada menyesal macam tu, alhamdulillah. Maknanya hati kita ada juga nyawa-nyawa ikan hidup. Tapi kalau tak ada menyesal langsung, sama saja, maknanya hati kita dekat nak mati. Semoga Allah selamatkan kita. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tajuk kita adalah kapsul untuk hati. Sebelum kita pergi jauh, saya nak sebutkan sedikit pembahagian jenis-jenis hati ini mengikut ulama tasawuf. Pertama, qalbun salim. Hati qalbun salim disebut. Dan lawan bagi qalbun salim adalah qalbun saqim, hati yang sakit. Qalbun salim tadi hati yang sejahtera, qalbun saqim hati yang sakit. Apa maksud qalbun salim? Yakni hati yang telah suci daripada segala sifat-sifat mazmumah. Hati yang bersih, suci daripada syirik, yang suci daripada perkara-perkara khurafat, yang bersih, suci daripada sifat-sifat mazmumah, riya, takabur, hasad, dengki, hubbud dunia, hubbud jah, dan pelbagai lagi jenis sifat-sifat mazmumah. Bila mana hati ini suci, bersih daripada perkara-perkara yang disebut tadi, maka hati itu adalah qalbun salim, hati yang sejahtera. Dan hati yang sejahtera inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya baca awal tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat ni hari yang mana tidak akan memberi faedah malun, harta manusia, wala banun, begitu juga dengan anak pinak manusia. Harta tak ada bagi faedah lagi. Anak pinak yang ada pun tak akan dapat bagi manfaat lagi. Kenapa atas dunia hari ini manusia bertongkat, beriktimat terhadap dua perkara ni. Pertama, harta. Dia kata aku ada harta, tak apa, duit ada, dia kata, cash ada. Jadi dia kata ada harta, ada duit, segalanya akan terjadi, terbentuk. Yang kedua, bila dia dah pencen, dah duit dah tak banyak, maka dia mula beriktimat kepada anak pinak pula. Tak apa, dia kata anakku seorang profesor, yang kedua engineer, yang ketiga doktor. Tak ada masalah, anak aku ada. Dia bertongkat dengan anak dia pula. Tapi tuan-tuan, perempuan dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kiamat kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana tidak akan bagi manfaat harta manusia, tidak juga anak pinak manusia itu, illa kecuali, melainkan, Allah Ta'ala buat surat istisna di sini, melainkan siapa? Man atallaha biqalbin salim,
mereka yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak tilik kita adalah tilik hati kita. Di dunia ni pun Allah Ta'ala tilik hati, di akhirat kelak pun Allah Ta'ala nak tilik hati kita. Hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna Allah la yanzuru ila amwalikum, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menilik kepada bentuk rupa kamu, wa amwalikum, dan harta kamu. Allah Ta'ala tak nak lihat tu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nak lihat, tilik, tengok hati kamu. Tempat tilik Allah Ta'ala adalah hati manusia, bukan rupa paras. Tapi tuan-tuan, kita hari ni peliknya, tempat yang Allah nak tilik itu kita tak jaga sangat. Khususnya orang perempuan minta maaf. Yang Allah Ta'ala nak tilik hati manusia, tapi tempat kita pakai make-up, tempat kita duk bersih, duk tengok pagi-pagi bangun, tengok cermin dulu, tengok hati ke tengok muka? Tengok muka dulu. Sedangkan muka Allah Ta'ala tak nak tengok. Allah Ta'ala mau lihat apa? Walakinna yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala nak tengok hati kita. Sebab itulah satu kisah dalam kitab tasawuf ada sebut berkenaan satu orang syekh. Bila mana utusan qasid datang kepada dia, dia kata, "Wahai tuan syekh, kapal dagangan kamu yang dipenuhi dengan barang dagangan, aku dengar khabar hari ini, berita viral hari ini, lama dulu pun viral juga, telah karam." Maka syekh kata, "Alhamdulillah." Tiba-tiba 10 minit kemudian datang orang yang sama, qasid utusan yang sama. Dia kata, "Tuan syekh, berita yang pertama aku bawa tadi kata bahawa barang dagangan kamu, kapal kamu ini dipenuhi dengan barang dagangan tenggelam. Sebenarnya wrong information. Sebenarnya kapal orang lain, bukan kapal kamu. Kapal jiran sebelah." Syekh kata, "Alhamdulillah." Tuan yang bawa utusan tadi, dia pelik. Berita pertama aku bawa mari pun kamu kata Alhamdulillah. Sepatutnya kalau kita, kapal aku tenggelam, apa yang keluar? Habis binatang dalam hutan keluar kan? Tapi Syekh kata Alhamdulillah. Berita yang kedua dia bawa mari kata, sepatutnya berita gembira kan? Maka Tuan Syekh pun ucap Alhamdulillah. Apa maksud kamu, wahai Syekh? Maka Tuan Syekh kata, sebenarnya bila mana kamu membawa mari berita pertama yang kata kapal aku tenggelam, maka aku tilik pada hati aku dulu. Adakah hati aku terkesan terhadap kerugian yang menimpa aku? Maka bila aku tilik tengok pada hati aku, 1 inci pun, 1 hun pun tak terkesan daripada berita yang kamu bawa, aku ucap Alhamdulillah. Tempat tengoknya, tempat tiliknya hati. Bila berita kedua kamu bawa mari kata bukan kapal aku, malah kapal dagangan orang lain, adakah hati aku gembira terhadap berita gembira ini? Aku tilik tengok hati aku tak terkesan, walaupun 1 inci, aku sebut Alhamdulillah. Itu tuan-tuan orang yang ada makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku, dia akan lihat hati dia. Adakah hati dia mempunyai connection, masih mempunyai connection yang mazbut, kuat dengan Allah Ta'ala, ataupun bila mana Allah Ta'ala hantar ujian, connection telah tercabut ataupun tidak. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pembahagian pertama, qalbun salim, lawan bagi dia adalah qalbun saqim. Saqim maknanya sakit, hati sakit. Apa maksud hati sakit? Hati sakit adalah hati yang masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit rohani. Penyakit-penyakit rohani. Apa penyakit rohani tuan-tuan? Di antaranya kita nak cek, kata ulama kita, bila mana bersendirian kamu berlainan dengan bila mana kamu berada dalam khalayak, lain hal ehwal kamu bila mana kamu berada bersendirian. Ada tuan-tuan. Maknanya bila kita depan ramai macam ni lah, saya depan tuan-tuan ni, Masya Allah, berlagak macam wali besar kan. Tapi bila berseorangan diri, Masya Allah, kain sarung atas lutut selalu dah, meniarap selalu dah. Bila mana khalwat kamu, lain hal keadaan kamu, bila mana jalwah kamu di depan khalayak kamu, berubah keadaan kamu, maknanya kamu masih ada penyakit hati. Itu juga di antara tanda, tuan-tuan. Jadi lawan qalbun salim adalah qalbun saqim, hati yang sejahtera. Lawannya adalah hati yang sakit. Itu pembahagian yang pertama. Pembahagian yang kedua adalah qalbun ghafil,
Lawan dia adalah qalbun munib. Apa maksud qalbun ghafil? Qalbun ghafil adalah hati yang masih ada jazbah, masih ada semangat syaitani dan nafsani dalam hati dia. Hati yang masih ada semangat syaitani dan nafsani dan haiwani dalam hati dia, itu disebut sebagai qalbun ghafil. Hati yang lalai, hati yang sentiasa lalai. Kata ulama sufi, mereka yang melalui detik-detik kehidupan dengan lalai, hakikatnya mereka melalui kehidupan tersebut dengan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Hati kita ni bila lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kurniakan hati untuk mengingati Allah. Kita tidak ingat Allah, kita ingat selain Allah, kita telah kufur nikmat Allah Taala kurniakan hati kepada kita. Itu qalbun ghafil. Lawan qalbun ghafil, qalbun lalai adalah qalbun munib. Inilah qalbun, hati yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qalbun munib adalah hati yang sentiasa inabah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Taala, wa jaa biqalbin munib, dan telah datang manusia kepada Allah Taala dengan membawa hati yang munib, hati yang inabah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahagian yang kedua. Dan pembahagian yang ketiga adalah qalbun hayyun, lawan dia qalbun mayyit. Hati yang hidup, lawan dia hati yang mati. Apa maksud hati yang hidup? Yakni hati yang bersih, suci daripada cinta dunia, bersih, suci daripada cinta makhluk ma siwa Allah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala qalbun mayyit, hati yang mati, adalah hati yang mana masih dipenuhi dengan cinta dunia, cinta makhluk, cinta ma siwa Allah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kita nak cam kita ni orang mukmin ke ataupun tidak, hadis telah memberi guideline tentang perkara ini. Apa? Iza sarratka hasanatuka, bila mana kebaikan yang kamu buat mengembirakan kamu, wa sa'atka sayyi'atuka, dan keburukan yang kamu buat, dosa maksiat yang kamu buat meresahkan kamu, fa anta mu'min, ketahuilah bahawa kamu adalah orang mukmin. Kalau kita nak cam kita orang mukmin yang kamil ataupun tidak, kalaulah Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat, bangun pukul 4, 5 pagi ataupun 5.30, dah hujung-hujung dah 2 rakaat Allah bagi taufik untuk sembahyang tahajud. Di kala itu hati kita rasa sejuk, hati kita rasa surur, rasa gembira, fa anta mu'min, ketahuilah kamu orang beriman. Tapi sebaliknya, bukan sebaliknya. Dan yang kedua, wasa'atka sayyi'atuka, dan bila mana keburukan yang kamu buat, maksiat, dosa yang kamu lakukan itu meresahkan kamu. Kan? Duk sembang-sembang balik sembahyang Jumaat, kan? Sembang, tersembang tentang orang yang ketiga, third party. Itu. Kan? Kalau cerita tentang benda yang kita cerita itu bersalahan dengan hakikat sebenar, itu bukan mengumpat, itu tohmah. Kalau yang kita cerita itu memang benar, hakikat wakilnya, itu jadi mengumpat. Jadi bila kita mengumpat, termengumpat, termengumpat. Seseorang balik rumah mari rasa sedih, mari rasa apa? Allah, kenapa lah aku terkeluar juga. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dosa mengumpat ini, dalam Quran menyebut ayakul lahma akhi, bahawa memakan bangkai saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kasyaf, seperti dalam hadis sahabah menyebut, dan Nabi SAW sendiri nampak hakikat orang yang mengumpat tadi. Nabi nampak di celah-celah gigi sahabat seperti cebisan daging-daging yang masih melekat di gigi sahabat yang mengumpat terpati tadi. Setengah orang Allah Ta'ala buka mata hatinya, nampak benda ni, tuan-tuan. Hakikat Al-Quran kata ayakul lahma akhi, orang yang mengumpat itu adalah seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi nak cerita sendiri, bila kita mengumpat saudara kita, balik rumah rasa menyesal, balik rasa apa? Rasa sedih. Fa anta mu'min, ketahuilah bahawa kamu orang mukmin. Jadi tuan-tuan, perempuan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin muslimat,
Saya nak sebut di sini adalah ada 6 asbab yang boleh mematikan hati. Kata Hasan Basri rahmatullah alaih, ada 6 faktor, 6 asbab yang boleh mematikan hati. Pertama, yuznibuna biraja'it taubah. 6 perkara ini adalah asbab boleh menjadikan hati kita mati terus. Pertama, yuznibuna biraja'it taubah. Buat dosa dengan harapan nak bertaubat lepas ni. Dia buat dosa tapi ada harapan lepas ni bertaubatlah. Ini tuan-tuan, amalan ini akan mematikan hati. Tuan-tuan, syaitan ini adalah musuh kita. Aduun mubin, Allah Ta'ala kata. Jadi syaitan tipu kita ni, dia tak kata kamu berhentilah, kamu berhentilah buat dosa, dia tak kata kamu berhentilah minum arak, berhentilah berzina, berhentilah isyak dada, berhentilah apa. Dia tak kata macam tu. Dia kata apa? Tak apa, kamu buat lepas ni bertaubatlah. Buat dulu, lepas ni bertaubatlah. Buat dulu, pencen nanti bertaubatlah. Buat dulu, tua nanti bertaubatlah. Syaitan dia akan mari bawa tipu kita macam ni. Jadi kita pun terperangkap dalam dosa dengan harapan kita bertaubat lepas ni. Syaitan kata tak apa, last dah. Last dah, lepas ni tak buat lagi. Syaitan akan cakap macam tu. Jadi bila kita buat dosa dengan niat nak bertaubat, tapi kira bagus jugalah daripada buat dosa tak ada niat nak bertaubat langsung kan. Pun begitu, buat dosa dengan niat nak bertaubat lepas ini juga adalah sebab hati jadi mati. Pertama. Kata Hasan Basri, yang kedua adalah ada satu contoh dalam surah Yusuf. Bila mana adik-beradik Yusuf memberi kesakitan kepada Yusuf AS, mereka pun membuat kejahatan kepada Yusuf itu. Mereka pun buat kejahatan tadi dengan niat lepas ni nak jadi orang baik. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan supaya kita selepas ni jadi orang yang baik-baik. Kita buat dulu, lepas ni kita bertaubatlah, jadi orang baiklah. Ini adalah tipu daya syaitan yang mana menyebabkan hati jadi mati. Yang kedua, yata'allamuna wa la ya'maluna. Mereka belajar ilmu agama lah khususnya. Belajar tapi tidak mengamalkan ilmu yang dia ada. Ini juga asbab hati jadi mati. Pertamanya, kita wajib belajar utlubul ilm. Belajar ilmu itu, talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib pada setiap orang muslim dan muslimat. Tapi kalau belajar yata'allamu wa la ya'malun, kalau belajar tapi tidak mengamalkan ilmu yang kita belajar, ini juga boleh menjadi asbab hati jadi mati. Sebab itulah tuan-tuan duduk di sini, kita belajar sedikit sebanyak, kita niat dulu paling kurang kita nak amal. Bukan sekadar halwa telinga mengisi masa di antara maghrib dan isyak saja. Kita niat nak amal terhadap ilmu yang kita belajar sedikit sebanyak ini. Boleh insya-Allah. Paling kurang ada niat. Innamal a'malu binniyat. Niyatul mu'min khair min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada amalannya sendiri. Jadi kena hati-hati. Kenapa? Al-ilmu bila amal, ilmu tanpa amal itu kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti mana pokok tanpa buah. Pokok tanpa buah macam mana kata? Tu pokok musangking, orang duk tanam di raut. Kalau tak ada buah macam mana? Ada kecoh tak hari ni? Ada kecoh sebab ada buah. Begitu juga ilmu ni tuan-tuan, kalau tak ada buah, tak ada amal, seperti mana pohon tak ada buah. Yang ketiga, yang boleh menjadi asbab kepada matinya hati adalah kalau dia beramal sekalipun, iza amilu wa la yukhlisun, bila dia beramal tak ikhlas pula. Allah, syaitan ni banyak sungguh tangga cara tip dia nak tipu kita ni. Mulanya dia tak bagi kita beramal. Bila kita beramal, dia tipu pula supaya jangan ikhlas pula, supaya tunjuk pada orang lain pula. Tu dia. Jadi bila kita amal akan sesuatu kebaikan, timbul riak, timbul sum'ah, timbul nak tunjuk kepada orang lain ataupun buat amal kerana orang lain, tidak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga menjadi asbab kepada hati boleh jadi mati. Nombor 4, ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Bila mana kita memakan rezeki Allah yang kurniakan kepada kita,
akan tapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, tak bersyukur ni juga yang menjadi sebab hati dia mati. Dan kaitan syukur ini tuan-tuan adalah dengan tabiat sebenarnya. Kaitan syukur ini tuan-tuan, dia sikit saja. Dia madah syukur di bahasa Arab shin kafra. Shin kafra, syukur. Tapi bila kita niat sandarkan syukur itu kepada selain Allah, dia akan jadi shin dan kaf. Syukur lawan dia jadi apa? Syirik. Syukur ni bila sesuatu nikmat yang datang kepada kita, kita nisbahkan, kita sandarkan nikmat itu pada Allah Ta'ala, itulah syukur. Tapi bila mana nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita sandarkan kepada selain Allah, itulah syirik. Contoh apa tuan-tuan? Ada orang yang mana Allah Ta'ala bagi dia kahwin 10 tahun, 20 tahun tak dapat anak, tak dapat anak. Kemudian dia pergi ikhtiar sana sini, jumpa Tok Bomo, jumpa Tok Pawang, macam-macam, jumpa doktor tu doktor ni, lepas, dan dalam masa yang sama dia suruh baca Yasin, buat solat hajat, tahlil dan macam-macam. Dua ikhtiar dia buat. Tiba-tiba tahun yang ke-15 contoh, Allah kurniakan anak. Keluar anak pertama. Jadi orang yang pertama dia telefon siapa? Dr. Azhar, klinik fulan. Ada Dr. Azhar sini? Tak maaf, terpetik nama. Tak ada kan? Dia telefon Dr. Azhar dulu contoh. Doktor, terima kasih, thanks, dah dapat anak selepas 15 tahun. Oh, bukannya jatuh sujud syukur dulu, tak. Maknanya dinisbahkan. Kalau sekadar nak ucap terima kasih, tak ada masalah. Tapi kalau hati dia etikot ataupun rasa terima kasih itu sepenuhnya kepada doktor tadi, maknanya dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah boleh membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakuluna rizqallah, memakan rezeki Allah, tidak bersyukur. Kaitan syukur ni saya nak bagi tahu adalah dengan tabiat. Dia benda tabiat syukur ni. Kita nak terima kasih kepada seseorang ini, tuan-tuan, payah kalau kita tak latih daripada kecil. Susah, macam berat nak keluar mulut kita terima kasih, jazakallah, barakallah. Susah nak keluar. Sebab apa? Tak dilatih daripada kecil. Benda ni kena latih. Anak kita daripada kecil lagi ajar berterima kasih kepada orang lain. Satu cerita, Syekhuna, Syekh kami, semasa naik flight daripada Dubai ke London, tak silap saya, maka Syekh kami kata, saya naik flight, satu seat satu lagi ada perempuan Eropah dulu, perempuan barat. Seat tengah tu anak dia umur 5 tahun, 6 tahun. Maka bila flight dah naik, dah suruh buka tali pinggan, seat dan sebagainya, maka mak dia keluarkan daripada beg kecil tu, keluarkan satu bentuk makanan segera lah. Dia keluarkan sudu, punya dia suap semacam jagung macam tu. Maka mak dia suap kepada anak yang 5 tahun tadi, sekali suap, dia ajar anak dia, say thanks. Say thanks. Mak dia suap, dia kata say thanks. Anak dia pun thanks mom. Kedua, say thanks. Anak dia pun thanks mom. Ketiga, say thanks. Anak dia pun thanks mom. Syekh kami kata, saya duk bilang sampai 17 kali mak dia say thanks, anak dia thanks mom, say thanks mom. Apa perlu sampai 17 kali? Maknanya mak dia nak ajar anak dia supaya bersyukur terhadap nikmat, satu anugerah yang diberikan oleh seseorang kepada. Baru dia lekat jadi sifat syukur dia, tuan-tuan. Jadi kita kena latih anak kita daripada kecil lagi supaya mereka menjadi orang yang berterima kasih kepada Allah dan seluruh manusia. Yang kelima, la yardawna bi qismatillah. Asbab hati jadi mati juga adalah tidak redha terhadap pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan orang ni macam ni rupa dia, orang ni macam ni rupa dia, orang ni macam ni taraf ekonomi dia, orang ni setakat ni taraf ekonomi dia. Pelbagai pembahagian yang telah dibahagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak redha terhadap pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, malah kita dengki Allah Taala bagi kelebihan kepada orang lain. Tidak redha itu juga menjadi asbab hati boleh jadi mati. Nombor 5. Dan nombor 6,
Ini semua orang kena tuan-tuan. Asbab hati boleh jadi mati. Yudfinuna mautahum la ya'tabiruna. Mereka mengkafankan mayat-mayat mereka, tapi mereka tidak mengambil pelajaran daripada mayat-mayat jenazah yang mereka usung itu tadi. Tuan-tuan, hari-hari kita dapat mesej daripada WhatsApp group dan sebagainya. Fulan meninggal umur 30, Fulan meninggal umur 40, Fulan baru saja minum kedai kopi sekali, Fulan telah meninggal, Fulan telah meninggal. Kita dengar orang meninggal. Kadang-kadang kita sendiri usung pergi kubur. Kadang-kadang ayah kita sendiri dengan tangan kita usung letak dalam kubur. La ya'tabiruna, kita tidak mengambil ibrah daripada kematian tersebut. Allahu Akbar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada satu cincin. Cincinnya ditulis kafa al-maut, kafa bil maut mau'izati. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat untukku. Jadi tuan-tuan, kalau maut ini adalah nasihat yang paling berguna untuk kita. Tapi kalau kematian yang menimpa seorang-seorang di depan mata kita masih belum memberi pengajaran kepada kita, tidak ada benda lain lagi yang boleh menjadi nasihat yang berguna untuk kita. Jadi 6 asbab yang boleh mematikan hati. Saya katakan lagi. Ibnu Qayyim ada 5 alamat. Kita sampai ke berapa ni boleh berhenti? Haji. Soalan lagi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, dia telah meletakkan 5 alamat, 5 tanda hati seseorang itu mati. Pertama, bila mana seseorang itu mengutamakan dunia lebih dari akhirat. Ini tanda hati mati. Bila mana kita mengutamakan dunia kita lebih daripada akhirat. Orang doa azan Allah Akbar, kita masih sibuk dalam perniagaan bisnes kita. Maknanya kita utamakan dunia kita daripada akhirat kita. Ini tanda hati mati. Saya ringkaskan. Yang kedua, bila mana dalam hati kita ni ada cinta makhluk selain daripada Allah lebih daripada cinta Allah. Hati kita ni ada cinta kepada makhluk lebih daripada cinta kepada Allah. Ini alamat kedua, kata Ibnu Qayyim, hati kita mati. Yang ketiga, bila mana kita gembira terhadap dosa yang dibuat. Ada orang gembira dosa. Bila buat dosa rasa gembira. Kena cek masing-masing. Kita dah tengok orang, tengok kita ni. Kita buat dosa ada rasa gembira tak? Kalau kita ada rasa menyesal, rasa sedih, Alhamdulillah, paling kurang nyawa-nyawa ikan. Tapi kalau gembira, ada orang gembira buat dosa. Malah bukan gembira, dia berbangga-bangga sesama mereka. Malah orang hari ni buat dosa, upload status dalam Facebook. Hari ni berjaya pau. Tahu pau, istilah pau. Hari ni berjaya pau fulan. Hari ni berjaya tipu. 2 orang berjaya ditipu hari ni. Dia upload status pula. Jadi gembira dengan dosa itu alamat yang ketiga, hati mati. Yang keempat, hati mati adalah bila mana hati tidak terpaut kepada kebaikan. Ni kata, cuba cek. Hati bila mana tidak terpaut untuk melakukan kebaikan. Lepas solat, lepas main jemaah, sepatutnya kita semayang ba'diyah, tapi hati kita rasa beban nak duduk atas tikar sejadah lama sikit. Hati kita rasa cepat-cepat nak balik pergi kedai kopi, kedai mamak dan sebagainya. Itu tanda hati mati. Jadi nombor 4, hati tidak terpaut untuk buat kebaikan. Hati tidak terpaut untuk puasa sunat. Hati tidak terpaut untuk sedekah jariah. Hati tidak terpaut untuk membuat segala kebaikan, zikrullah dan sebagainya. Rasa beban nak tambah solat, nak tilawat Al-Quran, maka itu tanda hati mati, kata Ibnu Qayyim. Nombor 5, yang teruk sekali, dia pergi pada level, the worst level yang teruk sekali. Bila mana ada orang menegurnya, dia rasa keji, dia rasa buruk pada orang yang menegur dia tadi. Orang cuba nak beki dia, orang cuba nak tegur dia, dia rasa orang yang tegur dia ni sebagai musuh dia. Mai usko samjahu dushman जो मेरी गलती बताते हैं. समझे हो? Faham ke tak faham ni? Tak faham, memang tak faham lah bahasa Urdu. Dia kata, aku akan anggap musuh bagi orang yang mana menegur aku. Orang tegur kesilapan aku, inilah musuh aku. Sepatutnya Sayyidina Umar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dia kata,
Aku akan bagi tuhfah kepada orang yang membongkarkan keaiban aku. Bukan, aku akan memberikan hadiah doa maghfirah kepada sesiapa yang sanggup menegur kesilapan aku. Orang yang berani tegur aku akan bagi hadiah doa maghfirah, keampunan kepada dia. Lepas tu siapa berani tegur rumah? Ada berani? Kita ni orang tegur kita, ini musuh ketat aku ni. Tapi tegur pun ada cara lah, tuan-tuan. Jangan tegur dalam WhatsApp group ramai-ramai je tu. Bawa pergi kedai dulu, kapating ke apa, jamu dulu, baru tegur. Dia dah kenyang semua, baru tegur dengan elok. Ni depan ramai-ramai tegur. Tak kena lah, cara tegur pun ada adab dia juga. Baik. Jadi 5 alamat Ibn Qayyim tadi, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, apakah obat bila mana hati telah menjadi hitam? Bila mana hati telah mati? Tuan-tuan, kalau kita mati tak ada ubat dah. Tapi hati mati ni boleh kita selamatkan lagi. Itulah yang disebut sebagai kapsul hati hari ini. 7 poin kapsul untuk mengubat hati yang mati. Kata Imam Qusairi rahmatullah alaih, ada 7 poin, ada 7 kapsul untuk menghidupkan hati yang mati, tuan-tuan. Pertama adalah tangisan penyesalan. Tangisan penyesalan. Rasa menyesal di atas dosa yang kita buat. Rasa malu. Dah tua-tua ni duk tengok perempuan anak dara orang lagi. Rasa malu. Rasa menyesal. Dan bukan sekadar menyesal, keluarnya air mata. Satu orang, dia pergi, dia melihat dalam celah-celah mihrab, tempat persembunyian ibadah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Satu kali sedang berdoa, sambil dia berdoa, dia kata, jauhnya perjalanan, sedikitnya bekalan. Kemudian dia berguling ke kiri ke kanan sambil menangis seperti anak kecil, menyesal di atas dosa-dosa. Siapa tu, tuan-tuan? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Orang yang dicop syurga dah radhiyallahu ta'ala anhu, tapi masih menangis seperti anak kecil. Adapun kita, dosa sebesar gunung, kita gembira, tak pernah menangis, tak pernah menitiskan walau setitik air mata. Jadi penyesalan, air mata penyesalan itu, semakin banyak kita menangis, menyesal di atas dosa kita, semakin sucilah hati kita daripada zulmat, keburukan, maksiat dan sebagainya. Pertama. Yang kedua, ijtinaban 'anil maksiyah. Kita kena mengelakkan diri daripada maksiat. Supaya hati kita kembali boleh diselamatkan, kita kena elakkan diri kita daripada dosa-dosa dan maksiat seboleh mungkin. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak-anak itu berdosa. Tak lagi dah kita ni memang tak boleh lagi daripada dosa. Wa khairul khata'ina tawwabuna. Orang yang paling baik di kalangan pendosa tadi siapa? Orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu obat bagi hati, kena mengelakkan diri daripada dosa. Banyak mana lagi umur kita ni? Ada yang 60 tahun, ada 70 tahun, ada 30 tahun, 40 tahun. Banyak mana lagi baki hidup kita ni, kita azam lepas ni, saya tidak akan melakukan lagi dosa dengan sengaja. Boleh insya-Allah. Dengan niat ini insya-Allah Allah selamatkan kita dan Allah hidupkan kembali hati yang mati. Yang ketiga, kata ulama, man taraka dzunub rakkal qulubuhum. Man taraka dzunub, barang siapa yang meninggalkan dosa, Allah Taala akan lembutkan hati mereka. Jadi bila kita azam niat nak tinggalkan dosa, dan sedikit demi sedikit dosa yang kebiasaan kita buat telah ditinggalkan dalam kehidupan kita, maka sedikit demi sedikit hati kita akan dilembutkan Allah Subhanahu wa taala. 7. Kapsul nombor 3 adalah kasratuz zikr. Memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingat Allah Taala ini, tuan-tuan, ubat bagi hati yang terbaik. Kenapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, likulli syai'in saqalat wa saqalatul zikr wa saqalatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Baju kotor ada beris, besi kotor kalau ada apa autoso. Dulu, sekarang tak tahu apa lah. Setiap sesuatu yang kotor ada pembersihnya. Bila hati kotor, apa pembersih dia, tuan-tuan? Zikrullah. Jadi ingat pada Allah ni, satunya kita ingat pada Allah. Yang keduanya melalui perantaraan kita ingat pada Allah, Allah ingat kepada kita, dalam masa yang sama Allah akan bersihkan kesan kotoran dalam hati kita ni. Jadi
Kapsul yang ketiga untuk menghidupkan hati yang mati adalah kasratuz zikr. Bila mari Allah Ta'ala cerita tentang zikir ni, Allah Ta'ala selalu sebut dengan kasrah. Kalau mari tang semayang, Allah Ta'ala kata 5 waktu sehari semalam. Mari tang puasa, Allah Ta'ala kata sekali setahun, kecuali puasa-puasa sunat. Mari bak zakat, cukup haul setahun sekali. Tapi mari bak zikir, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah hadzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah pada Allah dengan ingatan yang banyak. Allah tak suruh ingat 300 pagi 300 petang. Allah tak suruh ingat 1200 kali. Allah tak suruh ingat 15 minit. Allah suruh ingat sebanyak-banyak mungkin. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasratuz zikir, banyak mengingati Allah, menyebabkan hati yang pengsan, yang mati tadi akan dapat oksigen balik. InsyaAllah tuan-tuan, kita banyakkan zikir. Jadi nak banyak zikir macam mana? Kena belajar lah tuan-tuan. Adakah banyak zikir kita popeng-popeng zikir-zikir dengan mulutnya tu? Tak. Ada cara dia, ada tips dia yang dia ajar oleh ulama kita. Melalui istinbat daripada hadis Al-Quran. Nombor 3. Nombor 4, tilawatul Quran. Al-Quran ini juga adalah alat yang ampuh untuk menghidupkan hati yang mati. Kenapa dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebut innama hazihil qulub, sesungguhnya hati ini yasda'u kama yasda'ul hadidu iza asabahul ma. Sesungguhnya hati ini akan berkarat seperti mana berkaratnya besi bila mana terkena air. Sahabat terus tanya, majila'u ya Rasulullah, apakah rawatannya ya Rasulullah? Kalau besi kena air berkarat, rawatannya autosol. Tapi kalau hati berkarat kena dosa, apa rawatannya? Sahabat terus tanya. Kenapa golongan sahabat ni dipilih oleh Allah Ta'ala, golongan yang mana bila mana dia timbul iskal, dia terus tanya Nabi SAW. Dan ini adalah untuk ibrah kita semua. Kalau sahabat tak tanya, kita tak tahu apa rawatannya. Sahabat tanya, majilah wahai Rasulullah, apakah rawatannya hati yang berkarat tadi? Kata Rasulullah, kasratut tilawatil Quran wa zikril maut. Banyakkan baca Al-Quran dan banyakkan ingatkan mati. Bukan banyak dengar lagu ingat mati, itu lain. Banyakkan ingat mati. Kasratut tilawatil Quran, banyakkan baca Al-Quran. Kata Uthman Ghani, iqra'ul Quran wa harik bihil qulubukum. Bacalah Al-Quran dan harakatkanlah, gerakkanlah hati kamu melalui Al-Quran. Maklum di sini, hati yang bersih dia akan bergoncang bila membaca Al-Quran. Seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin ini bila dibaca Al-Quran, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar hati mereka. Sebut nama Allah bergetar. Hari ini kita sebut nama Allah ada bergetar tak? Sebut nama Allah dengan acong sama je, tak ada kesan apa. Allah, acong, Ramasami, tapi kalau sebut brim, bergetar hati. Duit nak turun hujung bulan, ataupun apa, penjana, bergetar hati. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu alamat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, bila sebut nama Allah wajilat qulub, bergetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, bila dibaca ayat Al-Quran di depan mereka, zadathum iman, bertambah iman. Ini alamat orang mukmin. Kata Uthman Ghani, lau taharat qulubukum ma syabi'a min tilawatil Quran. Kalaulah hati kamu itu benar-benar bersih, maka sudah tentu hati kamu tidak akan rasa puas dengan membaca Al-Quran. Hari ini maknanya mafhum khalif, kalau kita baca Al-Quran cepat letih, cepat beban, maknanya hati kita masih belum bersih. Kata Uthman Ghani, kalaulah hati kamu benar-benar bersih, hati kamu tidak akan pernah puas, tidak pernah rasa kenyang membaca Al-Quran. Jadi hari ini kita cek masing-masing tuan-tuan, adakah hati kita dalam keadaan koma, ataupun nyawa-nyawa ikan, ataupun mati terus, ataupun tidur. Sebagai mengakhiri tajuk kita malam ini, satu kali di zaman Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri sedang mengajar macam inilah tafsir Al-Quran. Dalam tafsir tadi dia sebut tentang neraka, ada maribat syurga, cerita tentang syurga. Selepas habis program kuliah, datang seorang hamba Allah kepada Hasan Basri, dia kata, Tuan Imam,
Aku rasa hati aku telah tidur ni. Kenapa? Kamu cerita bab Al-Quran, cerita bab syurga, hati aku tak terkesan. Cerita tentang penderitaan dalam neraka, hati aku tidak terkesan. Hati aku tidur ni. Maka Imam Hasan Al-Basri kata, hati kamu bukan tidur sebenarnya, hati kamu dah mati. Kalau orang Kelantan, hati kamu mampu dah ni. Bukan mati lagi ni. Bukan apa? Bukan tidur ni. Kenapa? Dalilnya, orang tidur ni bila kita sergah, jerkah dia. Ada yang tidur sini? Semua jagalah. Kalau ada tidur, saya nak jerkah. Kalau ada yang tidur, kalau kita sergah, jerkah dia, sedap. Hasan Basri kata, kalau hati kamu tidur, aku jerkah, aku sergah kamu dengan neraka, aku sergah kamu dengan malikil maut. Kamu tak terkesan, maknanya hati kamu bukan tidur, hati kamu mati. Jadi tuan-tuan, kalau hati kita mati, ada 5 kapsul yang saya bagi malam ini. Pertama, tangisan penyesalan. Yang kedua, apa tadi? Yang keduanya adalah mengelakkan diri daripada dosa. Yang ketiga, kasratus zikir. Yang keempat, tilawatul Al-Quran. Dan yang kelimanya adalah banyak duduk di dalam keadaan lapar. Yakni kita kena usahakan diri kita untuk berpuasa sunnah. Tak dapat Isnin Khamis, paling kurang puasa di Yaumul Ibyad, Yaumul Bidh, puasa putih 13, 14, 15 setiap bulan. Kalau tidak, puasa Yaumul Daud, puasa puasa sehari puasa, sehari tak puasa. Puasa direct, puasa Daud tak mampu. Banyak duduk dalam keadaan lapar. Atau kalau tak puasa pun, kurangkan makan. Ini memang sunnah Nabi, kurangkan makan. Makan bila mana lapar, berhenti kita ke mana? Betul? Makan ketika benar-benar lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasa nak kenyang, angkat break emergency. Kita ni rasa nak kenyang, kita lepas gear lagi kan. Rasa nak kenyang, lepas gear lagi. Kembung perut. Jadi banyakkan diri dalam keadaan lapar, Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu hikmah. Hati yang mati akan kembali menjadi bersih, akan kembali menjadi hidup. Dengan hati yang hidup tadi akan, tuan-tuan, barulah kita akan mendapat kemanisan, halawah, kelazatan membaca Al-Quran, halawah kemanisan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, halawah kemanisan bermunajat di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini walau kita diberi taufik untuk sembahyang tahajud 3 pagi sekalipun, tuan-tuan, disebabkan kita dah ada cinta, muhabbah, belum merasa halawah, kemanisan menyebut nama Allah, kita sujud pun rasa tawar, tuan-tuan. Walaupun 3 pagi ni tak ada orang lain, kita dengan Allah saja, tapi sujud kita seolah-olah kosong. Kenapa? Hati kita mati. Maka kita kena hidupkan kembali hati kita dengan zikrullah. Pertama dengan tangisan penyesalan, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan benar-benar bertaubat. Alihkan air mata kita, insya-Allah air mata tadi akan membersihkan hati kita dan akhirnya akan menghidupkan kembali hati kita yang telah mati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan hati kita masing-masing. Allah Ta'ala cahayakan hati kita, dengan mudah-mudahan hati kita ini akan mendapat melihat cahaya Allah, akan mendapat melihat wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamd kama anta ahluh. Salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluh. Fa'al bina ma anta ahluh, fa innaka anta ahlut taqwa wa al maghfirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Rabbi irhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik. Allahumma nawwir qulubana bizikrik. ونور قلوبنا بمحبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.